Abang perasan ke keadaan kat kafe tu tadi? Perasan betul-betul dengan sampah rata-rata. Ish, itulah teruk betul. Makanan dia tadi pun macam tak elok je. Betul, nampak macam tak segar kan? Tengoklah macam makanan saya tadi. Macam ada basi kan? Lepas ni kita tak payah makan kat kafe tu lagi lah. Lebih baik kita cari kafe lain. Biar jauh asal bersih. Betul tu, baru nak selesa nak makan. Ya, nak makan pun tak ragu-ragu. Setuju? Nama saya Nurul Sarah binti Zulkifli, nombor gaji 072993. Makanan halal merujuk kepada makanan dan minuman yang dibenarkan untuk dimakan menurut undang-undang makanan Islam. Bagi umat Islam, mengambil makanan halal itu ialah satu tuntutan agama. Apabila bercakap tentang gerai makanan, yang termasuk makanan jalanan, penjual medan selera dan gerai makanan kecil, mungkin terdapat beberapa isu yang berkaitan dengan makanan halal. Berikut adalah beberapa kebimbangan yang biasa ditemukan. Pertama, pengesahan bahan. Kedua, penggunaan alkohol dan bahan tambahan yang tidak halal. Ketiga, status Islam menjual di kedai makan Melayu. Menangani isu-isu ini memerlukan peningkatan kesedaran dan pematuhan terhadap amalan halal yang betul dalam kalangan pengusaha makanan gerai. Kerajaan, badan persijilan memainkan peranan penting dalam memastikan ketersediaan pilihan makanan halal giling dan penguatkuasaan peraturan. Assalamualaikum, saya Syahdatul Surah binti Ibrahim, nombor metrik 7467. Daripada kajian ini terdapat 4 objektif. Yang pertama, mengidentifikasikan jenis makanan yang dijual di jalanan dan potensi kehalalannya serta menganalisis dari segi aspek hukum syariah yang terkait dengan kehalalan makanan jalanan. Yang kedua, bagi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memenuhi persyaratan kehalalan dalam produksi dan penjualan makanan jalanan. Yang ketiga, mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kehalalan makanan jalanan seperti dari segi sumber bahan baku dan proses produksi makanan. Yang keempat, bagi memastikan bahawa proses makanan halal menjalankan prinsip kebersihan dan sanitasi yang sesuai dengan norma dan prinsip-prinsip Islam. Konsep halal. Halal seringkali dikaitkan dengan makanan, minuman, ubat-ubatan, ramuan dan juga kosmetik bagi umat Islam. Perkataan halal berasal daripada kalimah Arab yang membawa maksud dibenarkan atau dibolehkan. Perkataan halal ini juga telah disebut di dalam Al-Quran sebanyak 49 kali. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita tidak seharusnya memandang enteng hal yang berkaitan dengan halal dan haram. Menurut Rahman, Tuan Ahmad, Yusuf Muhammad dan juga Ismail 2011, sebarang penggunaan bahan-bahan ataupun ramuan halal merupakan satu konsep yang menggalakkan umat Islam untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan yang menjaminkan keselamatan, kebersihan dan juga bersih kepada alam sekitar. Sebarang aktiviti pemprosesian dalam rantaian pemakanan seperti penilaian, penyimpanan dan juga peredaran haruslah berlandaskan syariah dan mengutamakan kesihanan. Menurut Jafar 2011, mana-mana produk halal sebenarnya tidak boleh dicampurkan dengan produk haram atau tidak disahkan dan mesti diasingkan. Ini adalah satu jaminan yang membentuk rantaian bekalan halal dan amat penting serta digunakan secara meluas bermula dari label sehingga ke meja pengguna. Nama saya Ayu Atira binti Rahazi, nombor matriks 073633 dan pada hari ini saya akan menerangkan konsep halal Thayyiban. Perkataan Thayyiban ialah kata terbitan daripada perkataan Thayyib yang bermaksud sesuatu yang baik dan suci. Menurut Ibnu Kathir As-Sabuni, halal merujuk kepada apa yang dihalalkan oleh Allah SWT dan Thayyiban ialah sesuatu yang dihalalkan dan diambil mengikut keadaan kesihatan seseorang. Antara ciri-ciri makanan halalan Thayyiban ialah memilih makanan yang halal yang mana ianya bersih daripada segi rupa, bau dan zatnya. Yang kedua, makanan yang berbentuk daging mestilah melalui penyembelihan yang sah dan tepat. Dan yang terakhir, pemilihan makanan yang berkhasiat segar dan baru. Antara aplikasi konsep halalan Thayyiban dalam pasaran pemakanan ialah penyelenggaraan dan sanitasi. Contohnya, bangunan dan kawasan persekitaran hendaklah selalu diperiksa bagi mengesan sebarang kewujudan serangga perosak dan untuk memastikan kawasan persekitaran berada dalam keadaan bersih. Selain itu ialah program pembersihan. Program-program pembersihan dilakukan untuk memastikan semua bahagian bangunan dibersihkan dengan betul, termasuklah peralatan pembersihan, pengurusan sisa cecair dan pengurusan bahan. Assalamualaikum, nama saya Sabina binti Abdullah. Nombor matrik saya 074470 dan hari ini saya akan menerangkan konsep logistik halal. So, apakah konsep logistik halal? Logistik halal adalah proses menguruskan perolehan, pergerakan, penyimpanan dan pengendalian bahan-bahan, alat tenakan dan inventori makanan dan bukan makanan melalui organisasi dan rantaian bekalan mematuhi prinsip-prinsip umum undang-undang syariah. So, terdapat 4 komponen yang perlu dipatuhi. Yang pertama ialah pengangkutan.
Dari segi pengangkutan, urusan pengangkutan tidak boleh mencampurkan halal dan haram. Sebagai contoh, ayam yang halal tidak boleh dihantarkan dalam satu kontena ataupun satu lori yang berisi dengan daging yang tidak halal seperti daging khinzir. Yang kedua, dari segi penyimpanan, urusan penyimpanan juga tidak boleh dicampurkan dengan halal dan haram. Sebagai contoh, arak disimpan di dalam bilik yang sama dengan air minum biasa yang halal. Ia mesti diasingkan. Yang ketiga, urusan jualan. Barang yang dipamerkan untuk jualan mesti diasingkan. Selain itu, troli juga yang digunakan untuk membawa makanan tersebut perlu diasingkan. Yang terakhir ialah dari segi pembungkusan dan label. Dari segi pembungkusan dan label perlu patuh syariah. Sebagai contoh, produk syampu halal, tetapi pada produk meletakkan model yang tidak pakai tudung. Biasanya produk ini tidak lepas apabila diaudit dan perlu tukar kepada gambar wanita yang bertudung. Jambatan Standard Malaysia telah memudahkan proses logistik dengan melancarkan satu dokumentasi lengkap iaitu MS1500 pada 2004 dan MS2400 pada 2010 apabila pembangunan pengangkutan dan logistik semakin maju. Dokumentasi ini diperkenalkan bagi tujuan logistik halal dan untuk menumbuhkan lagi wawasan Malaysia untuk menjadi hub halal global. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Akta Makanan Halal 2011 adalah undang-undang yang ditetapkan untuk mengatur dan memastikan makanan dan minuman yang dijual memenuhi persyaratan halal. Tujuan utama Akta Makanan Halal adalah untuk melindungi hak-hak pengguna Muslim di Malaysia dalam memperoleh makanan dan minuman yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Akta ini memberikan landasan hukum bagi penubuhan dan pengurusan Lembaga Pensijilan Makanan Halal Malaysia iaitu JAKIM yang bertanggungjawab atas pensijilan dan pengawasan makanan halal di negara kita. Di bawah akta ini, setiap penjual produk makanan atau minuman halal harus mendapatkan pensijilan halal dari JAKIM atau Badan Pensijilan Halal yang diakui oleh JAKIM. Proses pensijilan ini melibatkan pemeriksaan dan pengujian yang ketat untuk memastikan bahawa setiap proses pengeluaran produk memenuhi standard halal yang ditetapkan. Akta Halal Malaysia 2011 dan undang-undang berkaitan memainkan peranan penting dalam memastikan ketulinan dan integriti produk halal di Malaysia. Peniaga yang terlibat dalam pengeluaran, pengedaran atau penjualan produk halal diwajibkan untuk mematuhi undang-undang ini supaya dapat memenuhi keperluan industri halal negara. Di Malaysia, terdapat beberapa akta dan peraturan yang mengawal kualiti makanan, kebersihan dan penggunaan peralatan makanan. Berikut adalah beberapa undang-undang utama yang berkaitan dengan aspek ini. Yang pertama ialah Akta Makanan 1983. Akta ini menyediakan rangka kerja pengawasaliaan keseluruhan untuk keselamatan makanan di Malaysia. Ia merangkumi pelbagai aspek pengeluaran, pengendalian, penyimpanan, pengangkutan dan juga penjualan makanan. Akta ini memberi kuasa kepada Kementerian Kesihatan untuk mengawal sedia dan menguatkuasakan piawaian keselamatan makanan. Yang kedua ialah Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Peraturan ini memberi tumpuan khusus kepada amalan kebersihan makanan di premis makanan. Mereka menggariskan keperluan untuk pengenali makanan, kawasan penyediaan makanan, peralatan, perkakas dan juga piawaian kebersihan diri. Jadi, akta dan peraturan ini secara kolektif bertujuan untuk memastikan kualiti, keselamatan dan kebersihan makanan di Malaysia. Serta penggunaan dan penyelenggaraan peralatan makanan juga haruslah betul. Mereka menetapkan piawaian dan garis panduan untuk pertubuhan makanan, pengendali makanan, pelabelan makanan dan amalan kebersihan untuk melindungi kesihatan awam dan kepentingan pengguna. Perniagaan yang terlibat dalam industri makanan harus membiasakan diri dengan undang-undang ini dan mematuhi keperluan untuk mengekalkan pematuhan dan memastikan keselamatan produk mereka terjamin. Pihak pegawai memastikan setiap pekerja premis makanan telah mendapatkan suntikan eliminasi taifod. Apakah kesan jika tidak mendapatkan suntikan tersebut dan apakah tindakan pihak pegawai? Okey, secara amnya, semua pengendali makanan memang wajib mendapatkan suntikan taifod. Macam saya cakap, memang dah masuk dalam akta ni, memang dia wajib ada khusus tu. So, apa yang kita buat, kami di sini ada sasaran ataupun tindakan yang berapa premis yang perlu diperiksa sepanjang tahun. Ikut kekuatan anggota lah. So,
ikut sasaran tu lah, maksudnya bila dia periksa perkara yang antara perkara wajib yang dia tengok adalah adakah pada ahli makanan ada suntikan ke tak. Lepas tu dia tak boleh cakap ada je, dia kena tunjukkan bukti. Terus masa kita datang kedai tu kita tunjukkan kalau dia ada 5 orang pekerja, dia kena bagi 5 kad suntikan, maksudnya bukti dia tu. Lepas tu katalah kalau tak ada daripada 5 tu 3 orang tak ada kad tu, tak ada bukti tu, so 3 orang ni boleh dikenakan compound. So compound dia ada dia punya harga compound yang boleh berlumayan untuk kesalahan tidak disuntikan typhoid. Adakah persekitaran pembuatan makanan tersebut akan menjejaskan status halal sesuatu makanan? Ya, sesuatu persekitaran ni, kawasan pembuatan tu boleh menjejaskan status halal sesuatu makanan. Ianya bermula daripada ladang, daripada benda tempat kita ambil, dari ladang ke meja hidangan. Jadi apa-apa yang mengganggu semasa proses pembuatan makanan tu, contoh kita nak buat kek lah. Nak buat tu dah elok dah, tepung halal, ada logo halal. Lepas tu kita punya cream ke mayonis semua dah ada logo halal, ataupun dah ambil yang memang halal lah. Nak buat dia punya buah-buah tu ni halal. Cumanya yang berlaku kemusykilan ataupun berlaku kerosakan yang menjejaskan kek itu, kek ni saya bagi contoh, bila bulu, contohnya bulu berus yang kita sapu untuk buat pellet, untuk buat apa? Untuk buat dalam talam macam tu kan. Kita sapu macam ni lah contohnya, tapi menggunakan bulu tu. Dan bulu tu daripada Jet B. Contoh dah ni. Kita pun sapu, letak kita punya kek yang dah siap tu atas pelantar tu dengan menggunakan bulu yang kita sapu tu kan. Lepas tu ambil, sapu pula dekat atas kek. Di situ telah mencacatkan menjejaskan status halal suatu makanan, suatu produk makanan tu kan. Sebabnya barang tu si bulu berus tu adalah daripada berus babi. Itu contohlah. Jadi kalau ikut kita punya manual prosedur pun, antara syarat untuk mengekalkan keadaan sesuatu produk ni bersih, ianya hendaklah tidak mengandungi bahan ramuan yang bertentangan dengan hukum syarak semasa proses penyediaan, pengendalian, pemprosesan, pembungkusan atau pemindahan produk. Maksudnya persekitaran yang melibatkan pembuatan sesuatu produk tu mestilah menepati hukum syarak, jugalah menepati macam kita ada amalan penghilangan GMP, kita ada apa lagi GHP lah, ada HACCP lah. Lepas tu kita ada persekitaran yang bersih pun kita nak pest control lah kan. Jadi benda-benda yang sebegitu patutlah dikekalkan untuk menjamin kebersihan dan keselamatan sesuatu produk makanan tu, bukan sahaja pada bahan makanan tu, tapi juga pada persekitaran, benda-benda yang kita guna. Maksudnya kita kena yakinlah tanpa sebarang keraguan. Nama saya Nurul Hamdiah, nombor nasyid 29448. Kesimpulannya, zaman kini merupakan zaman kegarahan para peniaga membuat produk makanan sehingga menimbulkan banyak isu tentang halal haram makanan tersebut. Namun begitu, tiada perlu lagi Islam telah menggariskan beberapa panduan yang cukup lengkap